Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya tengok ramai orang-orang Melayu berkumpul dalam dewan ini dengan berhasrat besar, jiwa besar ke atas pemimpin-pemimpin di bawah Pakatan Harapan untuk memberi perubahan-perubahan yang baru terhadap negara dan kehidupan kita. Tapi jangan keluar pada bilik ini, lepas ni pangkat UMNO pula. Datang nak makan sendiri, keluar pangkat UMNO. Itu tak baiklah. Kan? Jadi saya telah mengikuti banyak liku-liku yang tak baik dalam perjuangan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau dibuang sebagai timbalan Perdana Menteri sehingga ke hari ini. Saya bukan orang baru di dalam dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya juga bukan orang baru di dalam dunia PKR. Saya telah banyak mengikuti, membantu, menyokong baik benda yang buruk, masuk lokap, keluar lokap, macam-macam. Saya tetap bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana itulah satu-satu pemimpin. Itulah satu-satu pemimpin yang saya sendiri percaya beliau dapat memberi perubahan yang bagus dan baik untuk rakyat dan negara kita. Itu Anwar Ibrahim, kalau tuan-tuan nak tahu, dia bukan macam Mahathir Mohamad. Mahathir dia, hari dia cakap lain, besok dia cakap lain. Dia pun, kalau nak cerita pasal Azmin Ali lagi jauh lah kan. Kan? Azmin lebih pada mencacai kan. Tak tahu apa lagi kategori nak taruh kan. Itu semua saya kenal. Saya kenal, saya bersama mereka. Saya dah menilaikan mana satu intan, mana satu bukan. Sewaktu PRU 14, apabila kita menang ke Putrajaya, saya telah menasihat Kak Wan. Saya cakap dengan Kak Wan. Saya pergi kat telinga Kak Wan. Saya cakap Kak Wan. Baik-baik dengan Azmin Ali. Saya dah cakap dengan Kak Wan. Langkah Kajang pun saya dah cakap. Saya cakap dengan Nurul Izzah. Itu orang gila nak jadi Menteri Besar. Menteri Besar ada masa tu Khalid punya baik punya orang. Pun dia nak buang. Bila dimenang PRU 14, dia dibawa masuk ke Putrajaya. Menteri Besar Selangor harus ditukar kepada YB Dr. Idris Ijuk. Saya nampak surat daripada semua presiden-presiden parti kepada Sultan. Mereka menyokong Datuk YB Idris Ijuk sebagai Menteri Besar. Itu pun dia cantas. Sebab dia tahu kalau YB Idris masuk situ, habis tanah-tanah, duit-duit dia semua, kroni-kroni dia semua habis. Nasib baik Menteri Besar sekarang tak ikut dia. Itu pun tak confirm lagi ikut tak ikut tu. Itu pun tak confirm lagi. Bila jumpa dekat Slim, saya tanya dia kata ikut. Tak ikut Azmin, ikut Anwar. Okey, kita tengoklah. Kan? Kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, bina negara ni penting. Hari ini, saya berdiri di sini, saya memberi sumbangan kepada bina negara ini bukan kerana duit. Bukan kerana Big Blue banyak duit. Bukan. Saya memberi sumbangan dan memberi sokongan ini kerana saya nak melihat penyokong-penyokong PKR
bangkit semula. Bangkit semula, bantu Anwar Ibrahim menang Putrajaya. Saya tak nak cakap apa-apa pasal Anwar Ibrahim pergi jumpa Agong. Dia dah jumpa Agong, dia dah bercakap dengan Agong ke, dia dah tidur dengan Agong ke, dia nak jumpa balik hari Senin ke apa ke, saya tak nak cakap. Tapi yang saya pasti Agong memang suka pada Anwar Ibrahim. Itu 100% saya pasti. Itu saya tak salah. 100% Agong akan suruh Tan Sri Muhyiddin letak jawatan. Itu saya pasti. 100% saya pasti. Kalau siapa nak bet dengan saya, malam ni kita bet. Kan? Malam ni kita boleh bet. Betul ke tak betul saya cakap? Saya garanti awak, Agong memang tak suka Tan Sri Muhyiddin. Ini kita punya Agong ni ada otak punya Agong tau. Ini Agong bukan Agong boleh kiri kanan, lalang ni tak boleh tau. Ini Agong bagi kereta Rolls Royce, besok sokong. Tak boleh. Ini Agong tak boleh. Ini Agong ada otak punya. Ini Agong pandai pilih, dia pandai menilai. Dia tahu menilai sama ada Tan Sri Muhyiddin itu baik orang dia ataupun tidak. Anwar Ibrahim baik ataupun tidak. Itu saya confirm. Kalau Anwar Ibrahim kata dia ada 130 sokongan, saya garanti dalam masa terdekat ini, kita akan dapat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia. Apabila kita dapat, jangan ambil kesempatan. Apa yang kita perlu buat, kita perlu bantu beliau dan juga anggota-anggota beliau untuk benakan negara kita balik. Jangan risau pasal Cina ni. Ini UMNO ni cerita Melayu ni dah kena bodoh dengan Cina lah. Cina ni guna Melayu lah. Jangan dengar ni politik-politik Cina Melayu ni semua. Kita malam ni pun dekat hotel Cina juga. Masa pun datang sini. Makanan tu halal ke tak halal? Kata Cina benci Melayu. Kan? Jangan dengar ni semua. Saya kenal Ling Guat Eng. Saya kenal Ling Kip Siang. Saya kenal sekretari dia Diana pun. Saya ingat lagi pada tahun 2 tahun sebelum PRU14. Masa itu Tan Sri Hamid Albah mengeluarkan arahan kepada semua teksi di negeri Johor. Tidak boleh beratur ambil penumpang di lapangan terbang airport Johor Bahru. Saya komplain pada Lee Kip Siang pukul 12 malam. Saya hantar WhatsApp pada Lee Kip Siang pukul 12 malam. Saya masih ingat. 12.30 pagi, Diana WhatsApp saya, besok saya jumpa Datuk dan pemandu-pemandu teksi di lapangan terbang Johor Bahru. Dia cuma nak, dia orang Cina tu yang nak tolong orang Melayu. Yang selama ni orang Melayu kata dia tak betul. Ini Cina, Melayu, Cina, Melayu, Cina, Melayu, Cina, Melayu. Ini bukan politik lah, brother. Ini apa? Dia bergaduh Cina, dia bergaduh Melayu. Yang sapu duit Zahid Hamidi. Yang ambil duit dengan Cina siapa? Najib. Yang ambil duit dengan Melayu, dengan Cina siapa? Ketua Pemuda UMNO. Apa ni semua? Yang rugi siapa? Orang Melayu kita juga dalam ni. Apa yang awak semua dapat? Dapat Rolls Royce? Dapat rumah? Dapat rumah mampu milik Zuraida bagi? Dapat rumah mampu milik Zuraida. Tanya Kak Azizah ni berapa baik saya dengan Zuraida. Hantar surat pemandu teksi tak ada rumah. Tidur dalam teksi. Sampai sekarang rumah tak dapat. Saya bukan tak kenal Zuraida tu. Tanya Kak. Dia tahu saya. Kenal. Azmin.
Depan awak bolehlah dia cakap Anwar Ibrahim cacai lah, inilah, itulah. Belakang awak, Daim Zainuddin bagi duit. Cina bagi duit, janji tanah semua lulus. Tidak boleh dapat duit. Dia pun tak ada duit. Itu lagi besar menjual maruah Cina, maruah Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pun tak nak cakap banyak sebab apa saya bukan ahli politik. Kan? Saya cuma cakap malam ni sebab apa saya tengok semangat. Semangat orang-orang PKR datang sini nak tengokkan perubahan. Ada pemandu-pemandu teksi yang datang sini pun ada campur sekali. Yang dulu tolong masa PRU 14. Ada datang, ada duduk belakang tu, satu dua meja. Saya cuma nak minta tolong satu sajalah malam ini. Kalau ditakdirkan 130 sokongan dapat kepada Anwar Ibrahim. Sokongan tu kalau dapat, jangan risau pasal Agong. Agong tentu tukar. Okey? Kita cuma risaukan sokongan dulu. Bila sokongan tu dah dapat, saya nak minta tolong satu saja. Baik Menteri Besar Negeri Sembilan pun ada, Setiausaha Politik Kak Wan pun ada, YB daripada Taman Medan pun ada. Ini semua kawasan-kawasan orang miskin banyak. Ini semua kawasan-kawasan orang miskin banyak. Pertama, kalau YB Menteri Besar terlalu sibuk, saya nak minta tolong isteri-isteri Turun Padang. Isteri-isteri Turun Padang, tolong suami. Suami ni nak kena jaga politik dengan lain. Isteri Turun Padang, tak cukup duit, minta suami. Tak cukup duit, minta suami. Suami tak kasih, jangan turun. Turun nak kena kerja. Kan? Tuan-tuan, saya cakap pasal apa? Dalam politik negara kita, daripada zaman arwah Datuk On sampai hari ini, awak ingat ahli-ahli politik menang pilihan raya pasal siapa? Pasal perempuan. Sebab negara kita lebih ramai perempuan daripada lelaki. Masa pilihan raya lah, perempuan-perempuan ni semua dilayan baik oleh isteri-isteri politik. Jadi teruskan layan suami baik-baik, make sure suami bagi duit, bagi bajet untuk turun tolong rakyat. Biar Anwar Ibrahim, biar Kak Wan, biar Menteri Besar jaga pejabat. Janji dia keluar duit bajet, tolong rakyat. Rakyat jangan ambil kesempatan, tolong juga isteri-isteri menteri-menteri ni. Sebab kita punya isteri-isteri menteri-menteri kita ni, Bawah Pakatan Harapan ni, atau PKR, isteri-isteri diorang ni semua tak pandai beli belian emas. Dia tak pandai beli belian pink kan, macam Rosmah. Dia tak pandai. Diorang ni orang low profile, orang banyak bantu orang. Jadi saya nak tengok lepas bina negara ni, Iswadi cakap dengan saya, dia kata ada banyak lagi negeri dia akan jelajah. Lepas ni tak silap saya Johor Bahru. Johor saya akan beri sokongan penuh sebab itu tempat saya lahir dan tempat saya dibesarkan. Memang kawasan saya. Johor Bahru tu pun saya pun dah tak baik dengan bekas Parlimen UMNO tu. Abang kepada Khalid Samad. Dulu dia baik. Sebab apa? Dia dulu masa Semangat 46, dia masuk Semangat 46 berpolitik melalui rumah tok saya. Jadi sekarang bila saya dah masuk PKR, dia dah tak baik dengan saya. Yang baik adik dia pula. Orang UMNO macam tu lah. Bila dia menang, baiklah. Bila dia kalah, dia tak baik lah. Itu orang UMNO. So kita dalam PKR jangan macam tu. Kak Aziza, jangan lupa tolong Ijuk. Ijuk banyak orang-orang miskin. Betul-betul miskin. Ijuk. Mana lagi? Rantau. Saya kalau cakap rantau, MB marah. MB kata saya nak tolong Tok Mat. Bukan saya nak tolong Tok Mat. Arwah nenek saya semua daripada rantau. Jadi bila kita ada bantuan tu,
dia minta tolong kita hantar ke sana, kita hantar. Masa PKP, kita banyak bagi bantuan. Anda Big Blue TV ni, kita ada CSR. CSR. Saya baru bincang dengan isteri kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Untuk Negeri Sembilan, kita akan hantar wakil kita jumpa Datin. Kita akan bantu salurkan bantuan-bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya tak nak cerita panjang. Tapi malam ni saya nak buat satu pengumuman. Pengumuman ni saya dah simpan selama 1 tahun setengah. Saya tak dapat nak mengumumkan sebab apa, saya tak diberi lesen. Tapi sekarang kerajaan Pakatan Harapan telah memberi saya lesen. Okay? Ini pengumuman very good announcement yang semua orang nak tahu dan nak dengar, terutama sekali industri-industri pengangkutan dan juga pengantaran barangan. Kita telah, Big Blue Berhad, telah melangkah jarak kaki kita. Kita tidak akan menggunakan kenderaan tradisi seperti sekarang untuk kegunaan teksi dan pengantar barang, iaitu kegunaan kereta-kereta diesel, kereta-kereta petrol. Kita tidak akan menggunakan kenderaan jenis itu lagi sebab kita telah diluluskan syarikat anak Melayu pertama di Malaysia untuk mengusahakan kenderaan elektrik. Dan kita dah buat pitching ataupun kita buat tawaran kepada beberapa syarikat pelabur daripada luar negara, iaitu daripada Dubai dan daripada Europe. Alhamdulillah, kita telah berjaya mengumpul 1.9 bilion ringgit untuk menaikkan fasilitis assembling dan pembukaan pemasangan kenderaan-kenderaan elektrik di Malaysia. Kita bekerjasama dengan syarikat daripada China dan juga syarikat daripada India. Kita juga telah memberikan kontrak kepada syarikat Malaysia untuk mereka bentuk bateri kegunaan kenderaan motor dan kereta yang pertama di Malaysia. Untuk pengetahuan Datuk Seri Menteri Besar, kita lah syarikat pertama telah mengeluarkan kenderaan motor elektrik 100%. Sudah ada di atas jalan raya. Kalau Datuk Seri perasan, pengantar makanan KFC, McDonald, majoriti menggunakan motor-motor kenderaan elektrik kita. So sekarang kita sedang berunding dengan beberapa kerajaan negeri untuk menyediakan kita tapak untuk membina satu industrial zone khas untuk R&D, assembling dan manufacturing kenderaan elektrik di Malaysia. Kita dah dapat kenal pasti negeri-negeri yang kita nak fokus. Cuma kita tak tahu menteri besar ni suka kita ke tak sukalah. Kan? Kalau dia suka kita, kita dapatlah negeri tu. Kan? Untuk pengetahuan anda semua, saya telah jalan merata, pergi ke Kuantan, saya pergi ke Johor Bahru, saya pergi ke Kedah. Di semua tempat-tempat yang kereta-kereta yang anda pakai dipasang, termasuk Melaka. Negeri Sembilan hilang kontrak dengan Honda kerana kerajaan Negeri Melaka memberi fasilitis yang lebih bagus. Sebab tu Honda daripada KL dia pindah pergi ke Melaka. So kawasan yang kita kenal pasti, yang kita akan menulis surat secara rasmi kepada Menteri Besar, iaitu Negeri Sembilan. Okay? Kita dah pilih Negeri Sembilan sebagai salah satu tempat untuk kita menaikkan infrastruktur dan juga fasilitis pemasangan kereta elektrik. Untuk pengetahuan anda semua,
apabila kita buat kilang pemasangan ini di Negeri Sembilan, contoh kata di Port Dickson contoh, atau di rantau. Saya tak boleh cakap rantau malam ni. Datuk Seri marah nanti. Ya? Katalah kita buat kat Port Dickson, kita akan membuka ruang pekerjaan lebih daripada 10,000 pekerja. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, satu kenderaan kereta berbentuk Myvi. Berbentuk Myvi, dia ada 5,989 komponen. So, 5,000 lebih vendor. Satu vendor, ada yang perlukan lebih daripada 300 orang pekerja, ada perlukan lebih daripada 1,000 orang pekerja. So, kita akan menukarkan semua kenderaan-kenderaan teksi kita sebanyak 85,000. 85,000 teksi-teksi akan ditukarkan kepada elektrik car. Dan pemandu-pemandu tidak perlu bimbang lagi kerana lepas ini anda tidak perlu membeli kereta tersebut. Kita akan memberi sewaan yang termurah, semurah-murah RM40 sehari. Sewa itu termasuk dengan servis, maintenance, repair, insurans, road tax. Itu model tu saya buat, saya ambil daripada model daripada China. Taxi China, elektrika, dia tak sewa, dia tak jual. Dia bagi sewa murah. Sebab dia tak ada kos. Elektrika dia tak ada kos. Kos dia bateri saja. Jadi itulah pengumuman yang saya dah buat malam ni. Saya mengharapkan dengan berjumpanya saya dengan Menteri Besar Negeri Sembilan malam ni, saya pun tak tahu yang dia akan hadir. Sebab Iswadi cakap lain, yang datang lain. Jadi kebetulan Menteri Besar datang. Jadi malam ni saya nak buat announcement yang kita dah kenal pasti. Lebih kurang 800 ekar tanah di Negeri Sembilan. Kita dalam proses untuk membeli tanah tersebut. Tetapi kita membuka option untuk membuat perundingan dengan kerajaan negeri kerana kita akan membuka ruang perniagaan kepada pengusaha-pengusaha kereta elektrik seluruh dunia termasuk di India dan China datang ke Malaysia untuk membuat projek ini bersama-sama dengan kita. Saya mengharapkan cadangan saya untuk Negeri Sembilan akan diterima dengan secepatnya, kalau boleh diterima sebelum PRU 15. Saya nak pastikan PRU 15 Negeri Sembilan ni Menteri Besar sama. Kita kena make sure Menteri Besar sama. Sebab Negeri Sembilan ni kalau Menteri Besar betul-betul spend time, banyak tempat-tempat lawat tourism yang banyak orang tak tahu ada di Negeri Sembilan. Kita tahu sebab kita bawa pemandu. Kita bawa pemandu masuk hutan, turun hutan, semua kita bawa. Tengok lembu, lembu pun tak ada dalam kandang. Semua ada kita tengok. Kan? Jadi Negeri Sembilan ni bagus. Dia punya infrastruktur bagus, dia pun ada port, macam-macam ada. Jadi saya minta kerajaan Negeri Sembilan pertimbangkan cadangan kita. Kalau ia dapat dipertimbangkan, kita akan mulakan operasi insya-Allah bulan 1 atau bulan 2. Sementara kilang tu dinaikkan, kita akan bawa masuk kereta tu secara CBU. Tapi itu tidak dapat dikonfirmkan lagi sebab apa? Azmin Ali bagi saya problem sikit. Sebab saya tak sokong dia. Bila nak jumpa dia, dia kata, alah, Syam ni, ini mesti nak AP. MITI ni ada masalah besar, Datuk Seri. Saya nak bagi tahu hari ni. Mungkin banyak orang tak tahu. Kalau dulu kita sign agreement dengan pengeluar kereta berluar negara, kita boleh dapat AP buat masuk kereta. Sekarang dengan Azmin Ali di situ, dia cakap tak boleh. Beli kereta kat sana, pasang dekat sini. So, kos kita lagi tinggi kalau macam tu. Dan kilang-kilang yang ada kat sini pun setengah nak mati.
Dia nak suruh kita buat kilang lagi. Tak apa, kita buat. Kita bersyarat dengan dia, saya dah buat syarat dengan dia, dengan MITI, saya akan buat kilang khas untuk electric car, or related to electric car, teknologi, R&D and motor. Maknanya kereta biasa tak boleh masuk situ. So, kita dah kenal pasti, di Negeri Sembilan, kawasan pun kita dah kenal pasti, saya tak nak bagi tahu sekarang, saya takut nanti Menteri Besar bagi orang lain. Nanti bila saya hantar, dia tahulah kawasan tu. Kawasan tu, kawasan favourite dia. Tapi saya nak kawasan tu bukan pasal kawasan favourite dia. Kawasan tu memang bagus, cantik sampai ke belakang. Dia boleh sambung sampai ke Port Dickson belakang dia tu. Okey? Jangan lupa pesanan saya. Bina negara adalah untuk masa depan anak-anak kita. Bukan masa depan kita. Anak-anak kita. Kita ni semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah nak mati dah. Kita dah nak mati. Jangan sembang lah. Jangan cakap lah, aku lagi lama nak hidup. Saya silap besok mati. Bila kita mati, anak kita nak jadi apa? So, bina negara ni penting. Tolak politik jahat, tolak politik keagamaan. Mari kita bangkit balik semula macam mana kita buat daripada PRU 13, 14 dan kita boleh buat lagi bagus setelah Perdana Menteri kita baru Anwar Ibrahim dilantik. So, jangan lupa, jangan tidur, pergi jumpa kawan-kawan, suruh dia masuk PKR, sokong kita. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.